So, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. So, hari ni saya nak menceritakan sedikit sebanyak tentang beberapa video yang saya tengok kan. Ada juga video nasyid, video kasidah. Saya itu semua berperihalkan dengan Nabi Muhammad. Ada info-info tentang Nabi Muhammad, menerangkan ciri-ciri Nabi Muhammad. Yang pertama sekali, ciri-ciri Nabi Muhammad. Ada satu video saya tengok, dia video ceramah Ustaz Abdul Khairi. Dia ada satu kisah ni, Ustaz tu cerita, ada sekali ni, ada seorang Yahudi buta di hujung kampung. Kemudian Nabi, orang Yahudi tu buta, so dia tak nampak. Tiap-tiap hari dia kerja dia cerca maki hina Nabi, cerca maki hina Nabi, cerca maki hina Nabi. Tu lah, tu memang kerja dia tiap-tiap hari lah dekat dalam rumah dia kan. Dia cakap kuat, dia buta, dia tak nampak kan. Tapi Nabi Muhammad ni betapa penyayang, sifat penyayang itu. Dia pergi bawa makanan dekat rumah orang Yahudi buta tu. Then dia suapkan dengan lemah lembut kan. Dia suapkan dalam mulut orang Yahudi tu. So bila Nabi wafat, sahabat Nabi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar rasanya, dia tanya pada Siti Aisyah, apa yang amalan yang selalu Nabi buat, yang aku tak buat. So Siti Aisyah cakap, Nabi selalu pergi ke rumah orang buta di hujung kampung dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. So Sayyidina Abu Bakar pun pergi, dia cuba nak buat yang tu. Dia cuba nak buat yang tu. So bila dia nak suap dalam mulut orang Yahudi buta tu, bila dia masuk je, Yahudi tu ludah. Dia tu ludah. Dia kata, mana orang yang selalu suapkan aku? Abu Bakar pun tak dapat menahan sebab kan. Dia menangis. Dia kata, orang yang telah menyuapkan kau selama ni telah wafat. Dialah Nabi Muhammad SAW. Orang buta tu terus menangis dan terus masuk Islam. Nampak tak betapa mulianya Nabi Muhammad. Dia dah wafat pun masih ada orang mengikut dia sampai ke hari ni. Ada lagi satu kisah. Masa tu saya tak ingat, dekat rumah dia, masa ni hijrah, Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang sahabat ni, saya lupa nama dia. Dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, biarlah Nabi Muhammad ni tumpang di rumah dia. Bayangkan dalam ramai-ramai sahabat tu, mestilah ada sahabat yang lagi rapat dengan Rasulullah kan. So dia berdoa pada Allah, ya Allah, biarkanlah Nabi Muhammad tumpang di rumah aku. Sebab rumah dia ni 2 tingkat. So bila Nabi Muhammad sampai, ada sahabat tanya, Rasulullah, sudikah kamu menumpang di rumah aku? Rasulullah cakap, di mana untuk aku berhenti, di situlah aku akan menjadi tempat penginapan aku. So dengan izin Allah, unta Rasulullah tu berhenti depan rumah sahabat yang berdoa tadi. So then rumah dia kan 2 tingkat kan. Rumah dia ni 2 tingkat. So sahabat tu cakap, ya Rasulullah, kau duduk di atas dan aku duduk di bawah. So mula Rasulullah tak nak lah. Rasulullah menolak. Dia kata, aku tak nak duduk di atas, aku adalah tetamu kau, dan aku lebih selesa berada di bawah. So sahabat tu pun cakap lah, baiklah kalau begitu kan. Sebab Nabi Muhammad orang yang paling mulia kan. So malam tu sahabat tu tidur. Dia tidur kat atas. Rumah Mesir dulu bukan lantai macam rumah kita, bukan lantai batu tau, bukan kan. Dia dia yang pasti bukan lantai yang bertutup. Maksudnya ada lubang-lubang. So jadi pada malam tu sahabat tu tidur, dia tertendang
cawan yang ada air, yang berisi air. So dia tak nak air yang tumpah tu jatuh ke bawah dan kena Rasulullah. So dia ambil apa yang dia buat, dia lap dengan selimut dia. Malam tu sejuk tau. Malam tu sejuk dekat Madinah kan, memang sejuk menggigil kan. Jadi dia lap dengan kain selimut dia. So kain selimut tu basah. So dia tidur malam tu selimut dengan kain basah. Lagilah sejuk. Jadi bila turun pagi tu, dia terserempat dengan Nabi Muhammad masa dia turun bawah. Nabi Muhammad pun tanya, kenapa engkau menggeletar? Sahabat tu pun jawab, aku sejuk ya Rasulullah. Semalam aku tersepak cawan yang berisi air, lalu aku lap dengan selimut aku, dan aku berselimut dengan kain basah tu. Aku tak nak kebasahan air tu terkena di bawah. Lalu Nabi Muhammad tu kan kata, baiklah, mulai hari ni aku akan tidur di atas. So pada satu ketika pada Nabi Muhammad tidur, malam tu panas tau. Jadi Nabi Muhammad ni dia berpeluh lah. Dia berpeluh dan peluh dia tu jatuh ke bawah. Peluh tu jatuh ke bawah. Bila kan ada riwayat mengatakan peluh Nabi ni lebih wangi daripada kasturi kan. Bila peluh tu jatuh, sahabat tidur kat bawah ni. Sahabat nganga mulut. Bila peluh tu jatuh, sahabat telan. Tiba-tiba sedang sahabat tu menganga, Rasulullah turun. Dia kata, wahai sahabat, kenapa engkau menganga kan? Sesungguhnya menitik ke atas kau adalah peluhmu, dan aku sangat sayangkan engkau ya Rasulullah, lalu aku menelan peluhmu. Rasulullah pun menjawab, saya kurang pasti, tapi dia kata akan berada antara orang-orang yang akan masuk syurga bersama Rasulullah. Itulah serba sedikit cerita yang saya tengok. Juga ada nasyid tentang sifat Rasulullah, sidik, amanah, fasonah dengan tabligh kan. Rasulullah ni dia sangat jujur. Kalau tanya apa-apa kan, Rasulullah akan jawab sharp, detail dan juga sangat tulus. Maksudnya Rasulullah tak sembunyikan apa-apa. Dia ajar pun semua benda tu dia tak sembunyikan apa-apa. Maksudnya dia ajar satu perkara, dia akan ajar apa yang dia tahu, semua dia akan ajar. Lepas tu ada sifat amanah. Rasulullah seorang pemimpin yang amanah. Dia boleh seperti dia jadi Perdana Menteri, dia jadi pemerintah dekat Madinah. Lepas tu itu antara salah satu bukti Rasulullah amanah. Sebab penduduk Madinah yang pilih dia. Disebabkan kepribadian Rasulullah. Lepas tu kita ada sidik. Maksudnya Rasulullah ni dia seorang yang sidik tu jujur kan. Dari tabligh menyampaikan. Tabligh ni maksudnya menyampaikan. Kan tadi jujur, kita cakap Rasulullah menyampaikan ajaran kan. So tu sifat tabligh tau. Dia menyampaikan apa yang dia dapat. Semua yang dia dapat, wahyu ke orang kata hikmah daripada Allah SWT, semua dia akan sampaikan. Ajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, semua dia akan sampaikan. So next kita ada Fatonah. Fatonah ni adalah bijaksana. Fatonah ni dia bijaksana, dia berpengetahuan. Maksudnya Nabi kita bukan baladah. Nabi kita tak bodoh. Nabi kita orang yang pandai. Maksudnya Nabi tak mudah kena tipu. Bila orang berpengetahuan, mestilah dia boleh jawab soalan kan. Bila orang tanya, Nabi akan jawab seberpengetahuannya baginda. Macam tu.
Sebab itulah dia dapat meluaskan empire dia. Sebab dia sebab baginda seorang yang sangat berpengetahuan. Itu sahaja daripada saya ingin berkongsi pada malam ini. Mungkin kita akan berjumpa lain kali, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi